Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya kita dapat bertemu malam ni. Saya Muhammad Heri Kadirun, isteri saya Maizun Jaafar, anak saya Ifran Hakim dan isteri dia Ifah apa Ifah aja dia kata Ifah Madiha, kemudian Sri Amalina, Yasmin Hairina dan Isma Sakina mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke sini. Kita ada Datuk Sri Zainul Jang, ada juga Presiden PENA, Ahli Jabatan Kawasan PENA pun ramai kat sini. Saya tak akan sebut nama satu persatu, tapi ini adalah acara pertama yang diilhamkan oleh Datuk Sri Zainul Jang, singgah puisi, singgah berpuisi. Kenapa singgah, kenapa berpuisi, saya tak nak cerita banyak, tapi sebagai pembuka bicara kat sini semua dan jiran-jiran saya, terima kasih banyak-banyak sebab datang. Semua nak dengar berpuisi, dengar kata Tok Wei pernah berpuisi sekejap lagi. So kita akan panggil. Kalau tak ada puisi, kita ada banyak buku puisi kat rumah saya. Pilih mana satu dah boleh baca. Baiklah, untuk memulakan acara, saya fikir elok kiranya kita minta Presiden kita, Presiden PENA, untuk bercakap sepatah dua kata dan juga untuk berpuisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Fir sebagai tuan rumah. Bukan mudah untuk menjadi tuan rumah majlis yang sebegini, tapi beliau menyambut cabaran, ya. Sebenarnya idea Datuk Zaini merupakan cabaran. Kita percaya selepas ini barangkali akan ada sahabat lain yang sudi untuk menjadi tuan rumah. Konsep dia simple saja. Konsep dia cuma jadi tuan rumah, makanan tak payah nak hebat-hebat, sebab kita mungkin akan membawa secara potluck bagi menjadikan majlis ini milik kita bersama, kurang-kurangnya dalam kadar 40%. Jadi disitulah kita percaya pada kebersamaan, ya. Untuk memulakan majlis, saya bacalah saja kononnya. Aku lebih percaya pada pembohongan. Kalau aku bertanya, jawablah dengan pembohongan. Aku lebih percaya jika kau tidak berkata benar. Dunia sekelilingku memang begitu. Kebenaran tidak wujud dalam pengakuan. Semuanya lebih benar apabila berdusta. Kita ditaburi janji dimungkiri. Kita diberi pengakuan diselewengkan. Pembohongan ialah licik politik. Pembohongan ialah mainan perniagaan. Pembohongan ialah resam percintaan. Tiada yang lebih penting dalam setiap urusan selain pembohongan. Malahan ibu pun berbohong dengan anak-anak yang kelaparan. Makanlah nasi ini, duhai anak, ibu masih kekenyangan. Sedangkan dia hanya menelan kelaparannya. Kebenaran ialah pembohongan. Percayalah begitu untuk hidup dengan tentram. Sajak ini juga suatu pembohongan. Apa katamu? Terima kasih. Okey, seterusnya kita dengarkan anak Felda daripada Kepis, Saudara Rosman Marsha. Silakan. Saya nak bacakan satu puisi. Dia duduk juga sebab begini Okey. Puisi yang akan saya bacakan pada malam ini ialah Lelaki dengan sebelah capal di tangga surau.
sian lelaki itu sampai tinggal sebelah. Sepertinya ada tahlil yang akan dikirimkan ke surau yang telah lama memanggung sepi. Dengan lidah corongnya dibumbung bisu, utayat tasbih yang rindukan jemari, dan sejadah yang idamkan dahi. Lelaki itu berkeliling mencari 1000 pintu, ditemukan dingin air kolah yang merayu. Wanginya setanggi berbisik tentang waktu, akankah nanti dia bertantang kemari. Sebelah kapalnya yang usang lecah berlumpur, ditinggalkan di tepian tangga dalam sedar. Ketika embun pagi meresapi ubun-ubun, dia berkata, akulah lelaki yang akan kembali dengan sebelah kapal lagi. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang bersiaran secara langsung daripada nombor 62 Jalan Sirayu K5 dalam acara yang belum kalinya dianjurkan oleh PENA, sesi singgah berpuisi. Jadi kita teruskan dengan Profesor Madya Dr. Nur Hayati. Silakan. Saya akan bacakan sebuah puisi epilog sepi dari kumpulan puisi berguru pada sejarah karya saya sendiri yang diterbitkan oleh ITBN tahun 2018. Masa Cikir masih di sana. Epilog sepi. Daerah ini tiba-tiba menjadi seram. Segala tanya, segala cerita, segala rasa menjadi unggun api membakar mimpi. Taman indah, tempat kita bermain-main, menjadi padang jarak, padang terkukur, hanya menghampar sebidang sepi. Kawanku, ini bukan lagi padang permainan, tempat kita bercanda dan membalas rasa, berkubukan indah rasa persahabatan. Daerah ini telah menjadi medan perang, meski tanpa tiupan fluid semboyan. Sepi menjadi luka yang pedih menikam. Diam adalah kedewasan menyakitkan. Di penjuru sana, mereka sedang gairah bermain api. Berpusar keras tiupan angin sengketa, menepuk dada, menegak benang sendiri. Demi meraih kuasa, tiada berkesudahan. Bilakah permainan ini akan berakhir? Sekian, terima kasih. Ferry Anugrah Makmur. Inilah orangnya. Inilah orangnya. Saya tahu ramai yang tanya yang mana satu. Yang ni lah. Masya Allah. Dia tak. Baterinya kurang. Itulah. Baterinya Tak apa. tengah adjust. Tak apa, tak Suara apa. kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan rumah Cik Hair dan tuan isteri, kepada tetamu-tetamu yang saya hormati. Pertama kali saya datang, saya sangat teruja dapat bersama. Saya akan menyampaikan sebuah puisi yang baru saya tulis tentang seorang seniman yang sangat saya kagumi, iaitu Raden Saleh. Raden Saleh, wajah sebuah pandangan, tidak terhitung jari. Ratusan tahun hidupmu teguh, menyergami semesta yang terhenti, tiada gerak bayangan. Suara kaku
lama membisu, mengintai di sela belantara. Sinaran merah jingga jelas dengan satu bahasa menyinari sosok liku perjalanan berbukau, naik lalu menuruni lurah bukit, kasar menaksir janji. Harapan terdiami di jarum satu kehidupan. Keajaiban calitan warnamu menghalusi kedalaman ilham, nilai berkas agungnya sebuah karya. Ciptaan hayalan jauh melaut, pandang mata masih sabar menyetiai waktu kekal panjang. Teruskan nafasmu. Terima kasih. Kita sedang bersiaran secara langsung daripada Nampo 2 Jalan Serai UK5, sesi singgah berpuisi. Untuk seterusnya kita minta pencetus idea kepada sesi singgah berpuisi, Datuk Seri Zaini Ujang. Datuk Seri Zaini Ujang bila nak baca puisi ni, dia nak supaya Abang Sani pun main gitar lah sikit. Nanti Datuk Seri akan cerita sikit lah idea ni. Lepas tu bila dia baca puisi, Abang Sani mainkan lagu yang sepatutnya. Lega. Duduk sini Boleh. tak ada hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah berbincang 2 kali yang turut dihadiri oleh Presiden PENA, Dr. Haryati, Cik Kir, Profesor Datuk Seri Awang Sarian dan Sastrawan Negara Rahman Syari. Dan saya berhasrat supaya perkumpulan puisi ini dapat diadakan secara lebih santai, tak perlu buat acara-acara besar. Kita buat potluck saja, datang singgah berpuisi. Jadi bukannya mengadakan malam puisi yang menghabiskan biaya yang besar, dan kita pun tak kenal rakan-rakan pemuisi kita, karyawan kita. Kalau sekurang-kurangnya kalau kita datang melawat mereka, memberikan semangat kepada mereka, begitu juga memperkenalkan mereka kepada jiran-jiran, sebab itu jemput jiran-jiran sekali datang. Idea ni kita bincangkan sebab di beberapa buah negara kumpulan puisi ni sangat besar pengaruhnya, sebab mereka bukan saja mencetuskan keinginan untuk mempelajari tentang bahasa sesuatu masyarakat, tetapi pada masa yang sama dapat mengadunkan antara kata-kata yang indah untuk menyatakan sama ada kita bersetuju ataupun kita tidak bersetuju dengan sesuatu dengan bahasa yang cukup baik. Ya, sekurang-kurangnya bahasa anak-anak muda melalui media sosial ini dapat kita bantu untuk sama-sama tingkatkan. Hari ini saya nak baca puisi. Puisi ni ialah singgah berpuisi. Saya tulis malam, singgah berpuisi. Setelah jauh berkelana, carilah tempat persinggahan untuk melepas lelah. Bagi merawat diri yang lesu, manalah tahu, mungkin ada kenalan baru pada hujung musim salju, menghangat gelora rindu. Setelah lelah berkelana, singgahlah untuk mengimarahkan bahasa supaya sentiasa menyemarak segar. Singgahlah untuk menganyam tutur kata agar santunnya menjulang bangsa. Singgahlah untuk berpuisi sambil bersantaian, merungkai kemelut nusa menjadi bait-bait kata untuk dihanyutkan ke samudera luas menjadi pulau peranginan utama, untuk dilemparkan ke gurun gersang menjadi rimba raya,
untuk ditiup ke ruang angkasa menyedut lebihan karbon dioksida. Singgahlah kita sekadar berpuisi, manalah tahu gemanya menggegar pertiwi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.